diberikan atau pada majlis hari ini sebenarnya merupakan program tahunan. Program tahunan yang telah dilaksanakan oleh CBP sejak 4-5 tahun lepas. Setiap tahun kita nampak ada peningkatan dari segi sumbangan pembiayaan, sumbangan CSR kepada asnaf-asnaf, dan juga pada tahun ini kita meraihkan media sebab jenama CBP telah mula dikenali ramai, bukan saja di Kuala Lumpur. Saya ingat Sabah Sarawak dah mula kenali, dan sebagai menghargai sumbangan oleh media tadi, kita buat majlis bersama media dan sedikit pengiktirafan tadi, memberi semangat kepada media. Okey, kalau ada itu. Baik, saya nak sikit. Transcom. Transcom adalah merupakan program yang dikendalikan khas oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dan Transcom yang CBP terlibat secara tidak langsung, dan saya boleh kata langsung, sebab kita membuat sedikit pembiayaan kepada program Transcom tersebut dengan melibatkan semua koperasi-koperasi kredit. Koperasi kredit seluruh Malaysia, tidak kurang dari 700 buah koperasi, di mana SKM akan mengadakan satu program simposium Transcom pada bulan Jun atau Julai nanti, di mana CBP dijemput khas untuk memberi taklimat dan apa yang CBP boleh sumbang dalam membawa sektor koperasi untuk memperkasakan sektor koperasi. So di sini apa yang saya boleh cakap, sumbangan CBP kepada Transcom atau sektor koperasi Malaysia untuk menjadi sebuah co-bank. Co-bank di sini menyediakan pembiayaan untuk membantu koperasi-koperasi yang memerlukan bantuan dari segi keuangan, pembiayaan. Sebab CBP telah memperuntukkan tidak kurang daripada 700 juta ringgit pembiayaan kepada koperasi di seluruh Malaysia. Dan kita akan menggunakan program Transcom tersebut untuk memberi penerangan dengan jelas apa peranan co-bank dan juga sebagai pembayar kepada koperasi-koperasi, sebab salah satu konsep yang dibawa oleh koperasi dan juga yang dibawa oleh SKM adalah bantu-membantu. Jadi CBP akan membantu tidak kurang daripada 700 buah koperasi kredit tadi di seluruh Malaysia untuk bersama-sama memperkasakan sektor koperasi negara. Dari segi ekonomi mula dibuka secara peringkat. Okey. Apa perancangan seterusnya daripada segi portfolio perniagaan? Okey, kita tahu memang ekonomi kerajaan Malaysia membuka berperingkat-peringkat dan menggalakkan ekonomi berkembang semula. Dalam kes CBP, kita masih terlibat dalam moratorium. Moratorium kita tahu ada beberapa peringkat, tidak kurang daripada 4 peringkat. So, peringkat terakhir sekarang ini yang melibatkan kategori B40 dan M40 hanya akan berakhir pada bulan Jun. Dan di peringkat yang sekarang ini sangat kritikal kepada CBP untuk membuat kajian, membuat perancangan untuk menyediakan satu prasarana yang lebih bagus untuk membantu sektor perniagaan dan juga individu-individu yang terjejas. Jadi, apa yang saya boleh cakap di sini, walaupun kita masih berada dalam tempoh moratorium, CBP di peringkat awal telah melancarkan kempen. Kempen yang paling awal kita lancarkan pada tahun ini adalah berkenaan dengan kempen Arhanu. Arhanu merupakan salah satu produk utama CBP, di mana kadar produk Arhanu atau pajak gadai Islam tadi, kadar sangat rendah. Seluruh Malaysia kalau kita bandingkan dengan persen-persen, kadar yang ditawarkan adalah 6.49%. Persen lain adalah 7% ke atas. Dan ini lebih rendah daripada pajak gadai konvensional. Pajak gadai konvensional, kadar yang dibenarkan oleh kerajaan melalui KPKT adalah 24%.
kami mengambil kesempatan ini dan untuk membantu sektor ekonomi tadi yang tuan tanya tadi, untuk nak menaikkan semula sektor ekonomi. Itu daripada segi arah NUM. Dalam masa yang sama, kita membuat juga persediaan sebab ramai kaki tangan kerajaan atau yang menyumbang kepada EPL. Mereka dapat mengeluarkan air sinar. Jadi air sinar sebanyak 5,000 kemungkinan dapat dibelanja dalam 2 bulan, 3 bulan. Selepas itu akan habis. Jadi sekarang kita membuat persediaan melancarkan kempen. Kempen M4M 2.0 atau kempen Money for Merdeka 2.0. Kami lancarkan untuk menawarkan kepada pelanggan-pelanggan yang layak. Layak di sini mesti mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Dan kempen ini agak menarik kerana kita menawarkan hadiah bertuah. Cabutan bertuah melibatkan rumah, apartmen, tidak kurang nilai daripada RM100,000. Dan ini merupakan 3 tahun berturut-turut CBP menawarkan hadiah bonanza rumah apartmen tadi. Kali pertama dimenangi oleh pelanggan daripada Kota Kinabalu. Kali kedua pelanggan daripada Cawangan Port Dickson. Kali ketiga tahun ini. Dan baru saja bermula. Dan untuk sektor koperasi dan korporat, sebab CBP ditubuhkan, mandat yang diberi kepada CBP untuk memperkasakan sektor koperasi. Jadi kita memperuntukkan, tadi saya dah cakap, 700 juta kepada sektor koperasi untuk memohon pembiayaan dengan CBP. Itu salah satu prasarana yang kita telah sediakan untuk membantu meningkatkan ekonomi negara. Okey. Soalan terakhir, selain daripada bantu pada koperasi-koperasi, ada tak bantu pada badan-badan bukan kerajaan? Okey, setakat ini saya boleh cakap CBP tidak mempunyai spesifik produk untuk NGO. Walau bagaimanapun, NGO yang kebanyakan berurusan dengan CBP, kita menggunakan approach CSR. Contoh, tadi kita bagi bantuan atau sumbangan kepada asnaf, kepada sekolah. Kalau ada mana-mana NGO yang berminat untuk nak berkolaborasi dengan CBP, saya mengalung-alungkan. Saya boleh quote pada tahun lepas, pada waktu COVID-19 PKP, kita telah di-approach oleh NGO untuk penduduk-penduduk miskin bandar Kuala Lumpur. Kita turun di Gombak, kita bantu melalui NGO tersebut. Dan ada beberapa NGO yang lain sedang di peringkat perbincangan dengan CBP. Okey. Terima kasih.